آمنا بالله العلي العظيم ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan selamanya, marilah kita memanjatkan setinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita peluang untuk hadir ke rumahnya dan juga melaksanakan titah perintah Allah Ta'ala, yakni solat fardu berjemaah yang menepati cara junjungan besar kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah SWT memberi dan memilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu agar saya dan tuan-tuan dipayungi dengan rahmat Allah, diturunkan pada malaikat kepada kita, dan mudah-mudahan kita mewarisi sifat taat daripada malaikat dalam kehidupan kita sehari-harian, sehinggalah kita kembali pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan, kita sambung balik pengajian kita dalam kitab yang sangat berkat yang dipanggil Samaituha Aqidatul Awwam, iaitu yang diberikan nama itu Aqidatul Awwam. Aqidatul Awam ni masya-Allah kita baru bincang kan, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikutkan bismillah ni masya-Allah pun panjanglah bahas, tapi ialah perbahasan kita tidak tertumpu pada bismillahirrahmanirrahim. Perbahasan kita lebih menumpukan pada keimanan lah dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan, sebelum kita mulakan pengajian kita ini, marilah kita sama-sama memulakan pengajian kita ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Amin. Sekarang kita masuk dalam bait kedua. Betul Ustaz? Bait kedua betul. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Betul Jadi musannif rahimahullah kemudian meneruskan selepas beliau mengucapkan abda'u bismillahirrahmani wabil rahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Maksudnya ialah maka segala puji bagi Allah. Ini masya-Allah, kalau tuan-tuan faham makna alhamdulillah, masya-Allah, koyak baju tuan-tuan. Betul, masya-Allah. Alhamdulillah, puji-pujian itu tertentu atas hak Allah. Sebab apa yang kita puji sebenarnya tuan-tuan, itu semua kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama rahimahullah, terutama ulama-ulama bidang ilmu kalam dan juga tasawuf, mengatakan alhamdulillah ini ialah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai apa ini dikatakan sebagai ta'zim,
pengagungan daripada Allah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama membahagikan berkenaan dengan pujian ini pada 4 cabang ataupun 4 bahagi. Pertama ialah puji Allah Subhanahu wa taala atas zatnya dan juga segala sifatnya. Itu puji yang pertama. Allah memuji dirinya sendiri. Senang ceritalah. Seluruh makhluk tuan-tuan, langit dan bumi, daripada awal penciptaan sehinggalah di akhir penciptaan, kemudian dibangkitkan semula segala makhluk ini, ditimbang dan dimasukkan ke syurga, dan di dalam syurga dan juga dalam neraka lah, kalaulah mereka memuji. Maksud mereka memuji Allah selama-lamanya, tak sama Allah Ta'ala memuji tadinya. Contoh dalam ahli neraka kan, ada juga dalam hadis Nabi yang mengatakan mereka yang memuji Allah dalam neraka ada, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Mannan, ada. Maka ahli-ahli orang kafir ni tanya, kamu ni di dunia dulu beriman ke pada Allah? Ya, saya beriman pada Allah. Lantaran dosa-dosaku di dunia dulu, Allah Ta'ala masukkan aku dalam neraka. Maka orang-orang kafir yang masuk dalam neraka tu kata pada orang Islam yang beriman ini, dia kata, apa gunanya kau beriman dengan Allah dulu, sama je nasib kau dengan aku. Sama je nasib kau dengan aku dalam neraka juga. Maka diketahui Allah Ta'ala akan perkataan tersebut, maka Allah Ta'ala perintah kepada malaikat untuk keluarkan orang yang terakhir dalam neraka ini. Keluarkan. Malaikat cari dalam neraka, tak jumpa orang dia. Naik balik, Ya Allah, aku tak dengar pun, tak jumpa pun orang ini. Maka Allah kata, wahai malaikatku, dengarkan kamu akan ucapan Ya Hannan, Ya Mannan. Itu pujian. Cari dalam neraka, rupanya hamba Allah itu dirinya dah bercantum dengan dinding neraka. Kemudian dicongkel oleh malaikat tadi, kemudian dibawa malaikat tadi ke sungai Hayat. Di sungai Hayat, Nahrul Hayah. Kemudian dimandikan hamba Allah tadi, dimasukkan ke dalam syurga. Maka Allah lepas mereka keluar, maka apabila orang Islam yang terakhir itu keluar, yang beriman pada Allah itu keluar, maka Allah Ta'ala tutup pintu neraka serapat-rapatnya dan pintu syurga serapat-rapatnya, tidak ada keluar lagi. Maka kekallah orang dalam syurga itu, kekalnya dalam hidupnya di syurga, dan begitulah orang yang dalam neraka itu kekal dalam neraka. Namun pujian Allah tetap tak pernah habis. Itu makhluk puji Allah. Allah puji dirinya lagi hebat. Kerana ulama kata, kenapa pujian Allah itu lebih besar daripada pujian makhluk? Sudah tentu pujian Allah itu lebih besar atas dirinya, kerana Allah Ta'ala itu zat dan sifat, zat yang maha sempurna, mestilah sempurna segala pujian atas dirinya. Makhluk ini ialah ciptaan Allah Subhanahu Taala yang masih ada sisi kelemahan, kerana nisbah dia makhluk. Maka walaupun makhluk itu memuji Allah, tak sama macam pujian Allah tadinya, kerana kesempurnaan yang ada pada Allah tidak ada kepada makhluk. Itu puji Allah atas dirinya, itu dia panggil puji qadim atas qadim. Iaitu puji Allah ke atas dirinya sendiri. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji akan hambanya. Apabila Allah Ta'ala memuji hambanya, ataupun ada nisbah Allah ke atas hambanya tersebut, maka ia dimuliakan dan dipuji. Seperti mana Allah Ta'ala memuji junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai, sesungguhnya engkau Muhammad
khuluqin azim, mempunyai akhlak yang mulia. Allah memanggil Rasulullah itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah memuji Rasulullah dan memuji orang, ini sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan mereka ni ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang di antara mereka. Allah puji. Melihat keadaan itu Allah puji. Allah letak dalam Al-Quran sampai kiamat orang baca. Allah puji hambanya dalam surah Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Allah puji, Allah suka dengan hamba tadi, Allah coret dalam Al-Quran. Sehingga orang sampai kiamat orang baca. Waja'a min aqsal madinati rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki daripada hujung kampung kepada kaumnya, menyeru kaumnya, ittabi'ul mursalin, ikutlah orang-orang ini, yakni Rasulullah ini, yang mana mereka ini dihantar oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala, tanpa mereka meminta upah. Ikutlah orang ini. Akhirnya dia dibunuh. Allah rakam dalam Al-Quran. Ini pujian Allah ke atas hambanya. Dan begitu juga dipanggil nisbah tashrifiyah, nisbah kemuliaan yang apabila ada digandingkan Allah bersama dengan, maksudnya nama Allah itu dengan hamba atau makhluknya. Contohnya bila kita panggil Baitillah ataupun Baitullah, apa kita faham ialah rumah Allah. Rumah kita tak ada dah tuan-tuan. Maka bila dipanggil Baitullah, maka fahamlah kita itu Kaabah. Boleh tak kita hina Kaabah? Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Pasal dia ada nisbah tashrifiyah, nisbah kemuliaan yang belakangnya ada Allah. Baitillah, rumah Allah. Naqatallah, unta Allah. Kisah Nabi Saleh alaihissalam yang keluar daripada sebuah batu, sebiji batu, keluar seekor unta yang Allah kata itu unta Allah. Naqatallah. Lagi Allah kata apa? Rasulullah, utusan Allah. Maka itu semua nisbah tashrif, nisbah kemuliaan. Maksudnya walaupun di situ nampak macam tak ada pun pujian Allah, tapi apabila nama itu digandingkan dengan nama Allah, maka dia dipuji dan dimuliakan. Tuan-tuan, boleh faham tak? Itu dipanggil puji qadim atas hadis, puji Allah ke atas makhluk-makhluknya. Kemudian puji segala hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kita panggil puji hadis atas qadim, bagi qadim, iaitu pujian makhluk-makhluk pada Allah. Seperti mana apabila kita mendapat sesuatu yang mengembirakan hati, iaitu kita akan ucap Alhamdulillah. Dan begitu juga kalau kita mendapat musibah, maka kita akan puji Allah juga dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun pujian juga. Pujian tak? Daripada Allah kita datang dan kepada Allah jugalah kita kembali. Itu bentuk pujian juga. Melihat keindahan alam, subhanallah. Bila melihat kebesaran Allah, Allahu Akbar. Itu semua pujian daripada makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pujian daripada hamba kepada Allah. Dan juga pujian sesama makhluk dipanggil puji hadis bagi hadis, iaitu keempat, iaitu makhluk saling puji memuji, saling puji memuji, saling berterima kasih, saling mensyukuri. Satu orang yang mana orang buta kan tuan-tuan, dia nak melintah jalan, sampai itu dia tak sedar, dia melintah, ada kereta datang sikit lagi nak langgar, tiba-tiba satu orang dia tarik tangan dia, betul tak? Maka orang buta tu wajar tak dia cakap terima kasih? Terima kasih tuan, tidak saya dah mati dah langgar, betul?
Kalau kita tengok balik, kalaulah orang tadi itu Allah Ta'ala tak hantar untuk selamatkan dia, apa akan jadi? Binasa tak dia? Maka itu pun daripada Allah. Maka Nabi kata barang siapa yang mensyukuri manusia, maka dia sedang mensyukuri Allah. Siapa yang mensyukuri akan sesuatu, sebenarnya dia mensyukuri Allah. Kerana untuk melihat bagaimana pertolongan Allah tadi, dia kena lihat bagaimana makhluk membantunya. Kerana di situ ada wajah Allah datang membantu, menolong kita. Nama Allah An-Nasir, yang membantu. Kalau Allah tak bantu kita, apa susah? Macam musim Covid marin kan, apa jadi tuan? Orang tak ada kerja kan, anak tersangkut kat situ, tak ada nak gerak, tapi ada tangan-tangan yang membantu. NGO, pihak masjid bertukul lumus, kumpulkan boreh, kumpulkan minyak, hantar ke rumah fakir miskin. Itu semua tanda kasih sayang Allah. Kalau kita tak terima kasih dengan orang tu, sebenarnya kita tak berterima kasih dengan Allah. Kerana dia itu sebenarnya itu diutuskan Allah Ta'ala secara majas, secara bentuk kiasan. Daripada contohnya Imam Ridwan hantar bantuan, sebenarnya Allah yang menghantar bantuan. Kita mengucap terima kasih pada imam, sebenarnya kita mengucap terima kasih pada Allah. Jangan kita terima kasih Tuhan, tak payah saya terima kasih dengan Tuhan dah, pasal sebenarnya Tuhan yang gorakkan, Tuhan tak ada apa-apa, betul. Tapi kalau kita tak bersyukur dengan dia, tak berterima kasih dengan dia, sebenarnya kita tak berterima kasih dengan Allah. Sebab tu kita kena ada sifat syukur. Puji orang tadi itu kerana kita kembali puji pada Allah. Terima kasih Tuhan, tolong saya. Sebenarnya dia mengatakan terima kasih Allah. Guru kami kata, kalau kita boleh tengok pada mak ayah kita kan, pada ibu kita, kita tulis semua nama ibu kita, ibu yang baik, ibu yang penyayang, ibu yang ni sekian-sekian, ibu tulis 100 kebaikan ibu kita, kemudian kita padam nama ibu kita, letak nama Allah. Itulah Allah sebenarnya, dia yang baik, dia yang menghantar ibu kita, menyusui kita, memberi kita makan, menjaga kita tidur daripada unggas nyamuk. Dia sanggup tak tidur malam nak jaga kita daripada demam. Betul tak tuan-tuan, emak-emak ni mesti tahu pengalaman tu. Bila dah umur macam ni rasa manis pula. Ingat dulu kan, emak jaga. Besok emak pula anak dah besar, bagi emak pampers pula. Macam iklan berbondo lah iklan tu kan. Bila emak tu, terima kasih emak ni, hadiah saya bagi iklan pampers bagi kat emak dah kan. Macam-macam orang nak laku tak. Begitulah. Jadi keempat-empat bahagian ini sebenarnya mengembalikan pujian dan syukur itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita rasa borek mulut nak ucap terima kasih dengan orang. Sebab orang yang mengucap terima kasih itu sebenarnya tak ada apa-apa pun. Sebenarnya terima kasih itu memuliakan orang yang mengucapkan. Betul tak? Siapa yang dulu terima kasih, dia lebih mulia. Kadang-kadang terima kasih daripada orang, daripada benda yang sikit kita tak nampak. Kita nampak terima kasih pada orang tu yang besar-besar. Kadang-kadang kita minum kedai mamak kan, kedai orang, kita panggil, bang, order bang. Orang pun datang ambil order, ya abang apa mau makan, dia pun order. Okey, saya order. Cakaplah terima kasih. Ucaplah terima kasih. Pasal kalau ikutkan, kita pun tak sanggup pergi dapur nak order semua, nak pergi tuang air, dia hantar air kat kita, terima kasih bang, ucap terima kasih. Kerana dengan terima kasih itu akan menunjukkan siapa kita. Kalau kita tak terima kasih dengan orang, sebenarnya itu juga menunjukkan siapa kita. Ucap terima kasih. Orang kita tolong orang pun kita cakap terima kasih. Kerana dengan jalan dia itu kita boleh berbakti pada orang tadi. Terima kasih tuan. Apa salah abang nyebut terima kasih pula? Macam apa, Imam Abu Hanifah kan. Imam Abu Hanifah dia dengar orang gumpet-gumpet dia, besok dia hantar
hadiah. Terima kasih kata. Afsal lah semalam dengar ada kau cerita pasal aku. Terima kasih dapat pahala tak? Dengan jalan orang lain tu sebab kita boleh menzahirkan kebaikan, sepatutnya kita ucap terima kasih. Kerana dengan jalan dia saja, contoh orang susah, kita cari orang susah, tolong, terima kasih tuan. Terima kasih. Kenapa? Dengan jalan dia saja mungkin Allah Ta'ala akan pilih kita jadi hamba-Nya. Boleh faham tuan? Boleh lah. Saya pun cuba-cuba juga. Payah tuan. Kadang-kadang kita nampak benda-benda enteng ni macam tak ada apa-apa kan. Sebenarnya benda yang kecil. Satu ulama' seperti Asyibli rahimahullah kata apa? Allah SWT menyembunyikan kemurkaannya walaupun pada sekecil-kecil dosa, dan Allah Ta'ala menyembunyikan redha-Nya pada sekecil-kecil kebaikan. Kadang-kadang kita ingat benda tu baik, tak ada benda lah, benda tu kecil saja kan? Ada orang sebab masuk syurga tuan-tuan, sebab yang mudah saja, dia alihkan batu di tengah jalan tu, apalah batu dia ambil, dia letak tepi jalan, dia pun tak ingat. Dengan sebab itu Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Imam Ghazali rahimahullah, satu orang anak muridnya dia mimpi, kata Imam Ghazali dalam syurga. Dia jumpa Imam Ghazali, wahai Imam, apakah membuat kau jadikan kau dalam syurga? Adakah kerana keberkatan ihya? Imam Ghazali kata, tidak, bukan kerana ihya, tapi ada suatu ketika yang aku sedang tulis kitab. Tulis kitab kan, orang dulu tulis tuan-tuan tak ada pakai pen. Tuan-tuan tahu tak canting batik dulu tu, itu yang letak dalam tu dakwat, baru dia tulis. Tiba-tiba datang seekor lalat duduk di dakwatku dan dia minum, dan aku tak gorak pun, tak gorak, sehinggalah lalat tadi terbang kerana mungkin dia kenyang daripada hirup dakwat tadi, baru aku tulis. Dengan itu Allah masukkan aku dalam syurga. Benda simple, jangan kita pandang pada dia nak buat besar-besar, nak bagi sedekah pun 50 juta tentu lah. Tapi tunggu kaya lah, tak kaya-kaya pun. Jadi jangan kita, kadang-kadang kita buat perkara dosa yang kecil, kita anggap tak apa, dosa kecil tu. Tapi sebab kita buat dosa kecil tu dengan beranggapan enteng, ala bodoh kecil. Dengan kita buat dosa tu, kita terlupa taubat dosa tadi. Dengan sebab dosa tadi masuk neraka tuan-tuan. Jangan kita anggap semua perkara itu, dosa kecil tu tak ada apa-apa, benda baik kecil pun tak ada apa-apa, besar ganjaran. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Allah Ta'ala dia tak macam kita tuan-tuan. Kita 5 sen tak nak kira, 1 sen jangan kira, pegang pun tak nak. Allah Ta'ala kira tuan-tuan. Allah Ta'ala akan perincikan semua apa yang kita amalkan besok di atas mizan. Satu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, semua hartanya dibawa kepada Allah, sehinggalah jarum patah pun dibawa tuan-tuan. Jarum yang patah pun dibawa, supaya jarum yang patah besok jadi saksi pada dia untuk dihadapkan Allah Ta'ala segala amal. Kalau kita tengok tak ada mondor, apa jarum patah pun bawa, tapi dia bawa. Sebab semua amalan kita yang kebaikan akan diberi saksi, akan dipanggil saksi. Begitu juga dalam perkara yang buruk juga akan dipanggil saksi juga. Ini 4 perkara yang kita kena tahu tuan. Jadi jangan borek-borek mulut kita nak terima kasih. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita kena banyak bersyukur pada Allah SWT. Kalau kita boleh berterima kasih pada makhluk, takkanlah kita tak boleh berterima kasih pada yang menciptakan kita. Satu hari ada satu orang yang mana zaman Rasulullah pakaiannya lusuh, bajunya compang-camping, miskin amat tuan-tuan. Memang miskin betul-betul lah. Makan pun tak ada, badan sekoping, rambut kusut masai. Nabi tanya pada sahabat, apa yang kau boleh lihat nikmat daripada orang ini?
Nikmat daripada orang itu. Maka sahabat kata, apa yang ada nikmat pada dirinya ya Rasulullah? Dia ada penyakit kusta lagi, penyakit dan sebagainya. Tak nampak pun ya Rasulullah nikmat yang ada pada diri dia. Rasulullah kata, ada. Tidakkah dia boleh buang air besar dan kecil dengan mudah? Itu pun Allah akan hitung dan hisap, tuan-tuan. Buang air kecil besar pun Allah kira, tuan-tuan. Nikmat tu. Satu, tuan-tuan baca doa, keluar tandas apa? Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Allahumma alhamdulillah ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba annil hadza wa afani. Wahai Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah telah melepaskan azab aku. Tuan-tuan, orang kena semolit, tuan-tuan, yang dia nak keluar tapi tak boleh keluar. Oh, azab, tuan-tuan. Kalau tumbuk dinding, pecahlah dinding tu, kan? Betul, saya pernah tengok. Allah, anak saya lu gomar lu minum air koko tamar lu sampai susah nak buang air, tak tidur malam saya. Bagi dia beli tu kan, beli apa, lesi apa tu, tairu tu, orang India suka minum tu, tairu kan, susu masam. Bagi yogurt lah, yogurt bagi tahu terlompat-lompat suka kan. Kalau Allah tak lepeh, kata tuan-tuan, macam mana tuan-tuan kita? Ada kawan saya tu mengaji dengan dia lah, sekarang duduk kat Tanjung Karang. Payah, tuan-tuan. Sebulan Ramadan tu mesti ada hari yang dia batal wuduk, ada hari dia batal puasa dia, pasal susah nak buang air, terpaksa cungkil, tuan-tuan. Punya azab. Tapi bila Allah dah bagi kita nikmat, tuan-tuan, syukurlah. Gunakan nikmat, tuan-tuan. Syukur nikmat kita. Dan nikmat paling besar sekali, tuan-tuan, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulullah. Itu nikmat paling besar. Nabi kita Nabi Muhammad, tuan-tuan. Itu besar nikmat. Jangan main-main. Umat yang terakhir lahir di muka bumi ini, dan Allah kata apa? Tidak akan masuk syurga melainkan umat Rasulullah dan umat yang masuk dulu. Semua tak masuk syurga. Besok kita masuk syurga dulu, tuan-tuan. Umat-umat lain melopong apa lah, budak. Dia yang kendian, dia lah masuk syurga dulu. Masya Allah. Besok kita bangun, tuan-tuan, dengan ketua segala para nabi, Sayyidul Mursalin wa Imamul Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Laki ke perempuan tu, berdirinya kita belakang Nabi, tuan-tuan. Masya Allah, megah masa tu. Awalu syafa'ah min syafa'anun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula syafaat daripada syafaat Nabi. Dapat syafaat. Siapa Nabi bagi syafaat tu? Nabi tak bagi umat Nabi Nuh tu. Nabi tak bagi umat Nabi Ibrahim. Nabi bagi kita tu, tuan-tuan. Allah Akbar. Nabi bangun daripada bila dibangkitkan hari kiamat, Nabi bangun, malaikat jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kamu? Rasulullah tak cerita bagi keadaan aku baik. Rasulullah tu tanya, umat aku bercerita. Umat aku ni macam mana, malaikat? Malaikat tanya hal dia tak jawab. Dia tanya, umat aku macam mana? Apa khabar umat aku? Kita, tuan-tuan, Nabi tak sabar-sabar jumpa umat, tuan-tuan. Kita pula ada tak sifat nak teringin sangat nak jumpa Nabi, tuan? Teringin nak jumpa Nabi, paling kurang pun dalam mimpi lah, kan? Tak dapat mimpi, tuan, tahun depan dapat umrah, pergi ziarah Rasulullah, kan? Manjara qabri, barang siapa yang menziarahi kuburku, seperti dia menziarahiku seperti masa-masa aku hidup. Jadi kalau ziarah Rasulullah di makam Rasulullah, sebenarnya Rasulullah hidup. Memang Rasulullah hidup. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mereka mati dan kamu juga mati. Tapi mati Rasulullah itu dia hayat fi barzakhi. Dia hidup di barzakh. Hidup dan jawab salam orang semua, tahu siapa yang datang, bapak dia siapa, datuk dia siapa, Rasulullah tahu. Masya Allah. Jadi
Satu contoh, jangan putus selawat. Jangan putus selawat. Pasal Rasulullah suka orang berselawat. Dulu ada kawan saya dulu cerita pergi umrah. Orang ni tukang masak je tuan-tuan. Tukang masak kat madrasah je. Gaji 1,000 tak sampai. Tapi siang lepas semayang baca berkat makiyah. Sampai baca berkat makiyah. Timbul kecintaan dengan Rasulullah. Dapat peluang pertama kali buat umrah. Lepas pergi umrah, ziarah Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah dia dah siap-siap mandi semua. Pergi dia bersedekah nak pergi. Sampai betul-betul di makam Rasulullah, bom tombang tuan-tuan. Tak tahulah apa dia tengok tuan-tuan. Situ juga dia mati. Orang Malaysia tuan-tuan. Meninggal betul-betul depan makam Rasulullah. Orang Arab kalau tengok pondok tu tuan-tuan, memanglah ajib. Memang dia kembali pada Allah tu dengan kecintaan. Di poketnya ada kitab berkat makiyah lagi. Kecil ada miswak satu. Allahu Akbar. Macam mana makam ni tuan. Berebut-rebut orang Arab nak uruskan mayat dia, makam dia. Masya Allah. Dan akhirnya dia makam di Baqi', satu tanah dengan Rasulullah tuan. Orang yang pertama mendapat syafaat Rasulullah siapa tuan? Pertama ialah Ahlul Bait Rasulullah. Contoh kita kena sayang Ahlul Bait. Ada habaib datang ataupun keturunan Said Sharifah, kita kena sayang dia, kena muliakan dia, kena sentiasa menziarahi dia. Kerana Rasulullah kan mensyafaat ahli keluarga dia. Macam kita lah, kalau kita sonang kan, pertama kita tolong siapa tuan-tuan? Tentu-tentulah kaum kerabat kita, betul tak tuan? Kemudian kejiranan. Jiran Rasulullah tu di Madinah ialah siapa? Di Baqi' tu. Satu tanah kot dengan Rasulullah. Di makam, di situ ada makam para sahabat, para syahid, para aulia ilah, orang-orang mukhlisin, orang-orang muttaqin, semua kat situ. Dan sudah tentulah Rasulullah kan bantu. Satu tuan-tuan, antara doa yang kita boleh doa, ya Allah, ya Allah, matikanlah aku di Baqi'. Matikan aku di Jannatul Baqi'. Kita selalu, saya bawa jemaah masuk dalam Jannatul Baqi', tunjuk ini makam Sayyidatina Fatimah, ini makam Sayyidatina Ruqayyah, Ummul Kasum, Ummul Kulsum, Zainab radhiyallahu anha. Ini makam-makam keluarga Rasulullah. Pergi di Mekah pun sama juga, ziarah Sayyidatina Khadijatul Kubra, makam Sa'adah, keturunan Rasulullah di sana, masya-Allah. Jadi puji itu perlu ada puji pada Allah. Kerana nikmat paling besar, nikmat Islam ya Allah. Kalau lah kita hidup melarat sekalipun tuan-tuan, nikmat Islam tu ada, itu dah besar tuan-tuan. Sebab lama mana pun kita hidup kat dunia tuan-tuan, pasti kita akan mati jumpa Allah. Kalau kita miskin tuan-tuan, ke akhir dunia tuan-tuan, habis miskin kita. Kalau tuan-tuan setiap bulan pergi cek darah, cek kencing, gula sebagainya, masuk kubur dah tak ada cek gula lagi dah. Tak ada fikir lah, jangan esok mak mati, esok jangan lupa buku tu masukkan sekali. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Amalan kita tu yang akan bantu kita. Selawat kita banyak Rasulullah, zikir, pujian kita. Kalau kita selawat di situ tuan-tuan, dah merangkum semua dah. Selawat, dalam selawat ada nama Allah, ada nama Rasulullah, dan ada nisbah keampunan. Kan Nabi Adam AS kan dimaafkan oleh Allah Ta'ala kerana apa? Berkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berselawat, situ dah cukup dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Di situ ada rangkum zikir pada Allah. Allahumma, wahai Allah, kami memohon, salli ala, berikanlah rahmat ke atas Nabi kami, selawat. Dan juga disebabkan selawat itu Allah ampunkan dosa kita. Dan juga falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Dan kalau kita tengok dalam perbahasan sifat 20 nanti akan masuk al-qadimul awwali, iaitu Allah itu al-qadim juga al-awwal, al-akhir al-baqi bila tahuli, dengan tanpa ada segala perubahan-perubahan, seperti azali Allah. Kalau nanti kita masuk dalam perbahasan sifat 20, sifat qadim, sifat qadim dan baqa itu nanti
akan kita faham di situ ada awal dan ada akhir. Sesuatu yang bersifat kidam tidak akan menerima kefanaan ataupun tidak akan menerima kehancuran. Al-Qadim, Allah itu yang maha sedia kala. Apa yang kita faham sedia kala, tuan? Sedia kala ni, orang kalau pinjam cakap tu dah ada sendirilah. Faham tuan? Dah ada dengan sendirinya. Tu sedia kala. Jadi kalau Allah tu dah ada sendirinya, sebelum itu bukan bermaksud Allah tu tak ada. Sebab rata-rata orang, tuan, dia memahami Allah itu wujud. Betul, dahulu tu wujud tak Allah. Ada orang salah faham, iaitu Allah itu wujud, sebelum tu tak ada, baru ada. Faham tak? Allah itu wujud selepas daripada tiada. Itu salah. Itu akidah yang batil. Allah wujud dengan qadim, dengan tanpa ada permulaan. Ataupun kalau dalam bahasa kitab dulu dia kata Allah itu wujud bukan kerana yang dikeranakan. Macam kita ni wujud kerana dahulu kita tak ada. Betul tak? Siapa ada? Saya ustaz, saya memang qadim kan. Ada tak ustaz? Kita qadim dulu qadim dah. Ada tuan sini? Saya ustaz dah duduk, saya ni tak terkesan dengan masa ustaz pasal saya qadim kata. Tak ada siapa yang menjadikan saya. Menipulah. Jadi Allah Ta'ala itu qadim pada zatnya, pada segala sifatnya. Itu qadim. Jadi Allah itu qadim tu dengan kita disebahkan dia lah yang awal. Mana sebelum awal itu dinisbahkan dengan bila kita ada perbandingkan dengan makhluk. Sebab makhluk ni ada kemudian. Sebelum makhluk ni ada, Allah ada tak? Mana Allah yang awal daripada makhluk? Itu dipanggil Allah awal. Nama Allah itu Al-Awwal. Bila kita bandingkan dia, Allah itu dahulu daripada kita. Maka kita panggil Allah tu Al-Awwal. Allah itu terdahulu dari kita. Kemudian Al-Akhir. Al-Akhir maksudnya Allah yang akhir. Begitu juga bila katakan Al-Akhir itu bila kita bandingkan dengan makhluk. Mana apabila makhluk itu besok fana, hancur sehancur-hancurnya, langit bumi akan hancur, 7 petala langit, 7 petala bumi akan dilipat dan digulung dan dihenyak, dihancur dan didelete. Tak ada lagi dah. Yang tinggal siapa? Allah. Mana selepas daripada tiadanya makhluk itu, di akhirnya hanya ada Allah. Maka Allah kata apa pada hari itu? Di manakah orang yang mendakwanya dianya raja? Siapakah raja pada hari ini? Allah kata. Maka Allah akan berkata pada dirinya, akulah raja pada hari ini. Pasal itu dalam suratul Fatihah kita baca apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Raja pada pemilik pada hari yang terkemudian, hari akhirat, hari orang beragama. Maliki Yaumiddin. Dan juga Al-Baqa. Al-Baqa atau Al-Baqi, yang kekal. Kekal ini kalau kita sebenarnya, kalau tuan-tuan boleh faham apa yang saya khabar, Allah Ta'ala ni kekal ni bukan maksudnya bila alam ni hancur hanya Allah saja yang kekal. Bukan kekal yang begitu, tuan-tuan. Kekal di sini ialah apa? Sebelum makhluk ni ada dan selepas makhluk ini tiada, Allah memang kekal pun. Tapi bila dibandingkan dengan sifat makhluk yang tak kekal, maka barulah kita akan berkata Allah tu kekal. Boleh faham? Sebelum makhluk ni ada, Allah tak kekal ke? Kekal lah. Sifat kekal tu ada. Cuma bila sifat kekal itu ada nisbah dengan makhluk yang tak kekal, baru kita boleh faham bila makhluk ni semua tiada, kekallah Allah. Allah hanya yang kekal. Wa yabqahu wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah.
kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu akan hancur. Satu Allah letak kullu man 'alaiha fan dulu. Bila makhluk segala sesuatu hancur, wa yabqa, barulah yang kekal itu ialah Allah. Tapi sebenarnya sifat kekal Allah, makhluk ini wujud pun Allah dah kekal dah. Kerana Allah tu bersifat qidam. Qidam tu dah sedia kala, bermakna tidak mewajibkan Allah Ta'ala pada menjadikannya, pada mengadakan ijad pada Allah. Kerana tidak, Allah dah kekal azali, tak berubah-ubah. Allah tak pernah berubah. Yang berubah kita, makhluk yang berubah. Makhluk yang berubah, Allah tak pernah berubah. Jadi Allah itu, kita kata kekal itu bila ada makhluk, kullu man 'alaiha fan, ataupun kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan hancur, maka illa itu dipanggil mafhum mukhalafah, kecuali Allah. Maka bila kata makhluk itu hancur, selain pada mana kalau makhluk itu hancur, kullu man kullu halikun syai', kullu syai'in halikun illa wajhahu, itu kecuali zat Allah, maka hanya zat Allah saja yang kekal. Kerana di situ ada perbandingan. Tuan-tuan boleh faham tak, perempuan? Kekal Allah. Maknanya kalau orang tanya pada kita besok, habis tu Ustaz, maknanya Allah Ta'ala ni akan kekal bila dunia ni akan hancur lah. Kalau kita nisbahkan begitu, ya betul. Nisbahkan begitu, ya, maknanya bila kullu man 'alaiha fan, bila segala sesuatu itu hancur, tinggallah, kekallah zat Allah Ta'ala. Namun kita kena faham juga, bermakna kalaulah alam ini tak ada pun, Allah memang sifat kekal. Tak berubah. Kekal itu maksud tak berubah, azali. Boleh faham tuan? Ada benda yang kekal kat dunia ni, contoh kita tengok tiang-tiang masjid, contohlah kekal dekat situ, tapi dia berubah-ubah. Hari ni cat putih, besok dia cat kuning, besok kan dia dah rompong, tukarlah, baru dah habis fana pula. Mana kekal makhluk tu ada yang sementara. Namun ada juga makhluk yang Allah Ta'ala lepas Allah cipta, Allah kekalkan dia. Namun kekal itu berubah-ubah, tak sama macam Allah. Allah kekal tak berubah-ubah. Makhluk ia berubah-ubah, seperti syurga, seperti neraka, seperti arash, berubah. Keadaannya berubah, diubah oleh Allah. Dia panggil muasir. Allah yang memberi kesan, yang taksir, yang ditaksirkan itu makhluk. Muasirnya Allah, yang memberi kesan ialah Allah, yang diberi kesan ialah makhluk. Tu panjang lah nanti kau masuk. Itu pun tuan-tuan datang ngangar lah. Esok silap 3-4 orang dia datang. Tak apa tuan-tuan, biar poning, biar poning belajar agama kan. Kita cari duit boleh poning, takkanlah belajar agama tak boleh poning. Maka al-baqi, al-akhiril baqi bila tahawuli, maksudnya Allah Ta'ala tu kekal tu tak berubah-ubah. Itu dipanggil bila tahawuli. Itu maksudnya ialah Allah Ta'ala itu tidak menerima perubahan. Manusia berubah. Dulu kita kecil kan, lepas itu besar-besar kita tahu dah beranak pinak, dah bercucu, caca kojap je kan. Macam kojap je. Besok pula kita tahu dah tak ada dah, mana haji tu dah baru meninggal lah. Meninggal pula, pindah alam pula, pindah daripada alam dunia kepada alam yang permulaan kehidupan itu. The death is just the beginning. Kematian itu adalah bermulanya kehidupan. Realiti kehidupan tu tentang bila masuk kubur, itu kehidupan. Kita tak boleh fikir tentang macam mana kehidupan kubur itu dikatakan kehidupan yang benar. Sebab tu kalau tuan-tuan kalau mungkin Imam Ridwan sini mungkin talqin ketahuilah saudaraku bahawa kubur itu benar. Soalan dalam kubur itu benar, kebangkitan di alam daripada kubur itu benar, berdiri pada mahsyar itu benar, diperiksa amal setiap seseorang itu benar, dimasukkan ke dalam neraka itu benar. Sebenarnya benar, sebenarnya itulah benar. Dunia ni tak benar. Dunia ni fata morgana aja. Orang ini sekejap je tentang gembira kan. Satu orang lelaki, bini dia mati kan, dia bukan cerita ibu mertuaku tuan-tuan sampai buta, mana ada sekarang kan.
Merepet lah gitu. Dia kalau bini dia dah cari orang lain dah kan. Apa pula ni merah lagi, tak apalah, merah lah kan. Betul juga orang perempuan. Besok laki dia meninggal, dia cari lain pula. Dulu katil tu tidur dengan laki lama dia, besok katil yang sama laki baru pula kan. Besok laki dia meninggal, kereta dia tu laki dia buat, sekarang kereta laki baru bawa. Sama lagi depan. Berapa lama kita boleh susah hati? Kehidupan perlu diteruskan. Mana kehidupan kita begitu? Yang kekal ialah Allah. Mana manusia ni berubah. Kita ni berubah peredaran masa tu berubah. Setiap saat tu dah habis, berubah. Kan kita masuk saat baru ke saat baru ke saat baru. Kalau tuan-tuan dapat lihat, bertukaran. Sesaat yang lepas tu kita nak kembali memang tak balpek, tuan-tuan. Sesaat yang lepas itu lebih jauh. Jangan cerita yang dah masa kita umur dah jauh 6 lagi, tuan. Itu dah jauh betul lah tu. Nak kembali kepada sesaat yang lepas pun payah. Mana apa yang kita ada sekarang, masa ialah sekarang saja. Sekaranglah kita kena baik-baik. Sekaranglah kita kena betulkan niat kita. Bila lagi, tuan-tuan? Bukan besok. Besok pun boleh tentu. Yang dah lepas dah tak dapat kembali dah. Yang ada ialah masa sekarang. Sekaranglah saya kena berubah. Sekaranglah saya kena jadi hamba Allah yang soleh. Sekaranglah saya kena niat untuk kumpul amal saya. Sekaranglah saya kena buat persiapan yang betul untuk kembali kepada Allah. Semuanya sekarang. Baik. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi qad man qad wahada. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan masuk summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabili dinil haqqi ghaira mubtadi'. Itu lagu dia lah kan. Seronok kan. Pelajar-pelajar saya wajib hafal tu. Wajib. Besok senang masuk sekolah agama mana-mana, masuk pengajian lebih tinggi, tak ada terkial-kial nak hafal tu kan. InsyaAllah kan. Nanti kalau saya ada masa, nanti lepas Covid saya bawa pelajar saya atas ni, kita nyanyi sama-sama tuan. Aqidatul Awam. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tuan? Boleh faham ke? Alam baharu. Memang alam itu wajib baharu. Kalau kita tengok dalam Bismillahirrahmanirrahim, dalam sikit. Bila kita kata alam, maka memang alam itu satu benda yang harus ada. Harus pada Allah pada menjadikan alam. Tapi bila alam itu ada, maka dia wajib baharu. Dia tak wajib kekal. Dia wajib baru, dia berubah. Benda harus berubah-ubah. Satu lagi, bila alam itu ada, mewajibkan pada yang membaharukannya, iaitu Allah. Macam kita tengok tuan-tuan, macam mana kita katakan alam itu baharu? Kenapa kita kata alam itu baharu? Contoh, tuan-tuan boleh tak terima pada akal tuan-tuan perempuan, sesuatu itu perkara terjadi dengan sendiri? Tuan-tuan balik rumah nak parking kereta, tengok gate tutup. Tuan-tuan turun pada kereta, buka gate, tengok ada tai kucing dekat depan gate. Kita pun cakap, tai kucing siapa, manalah berak depan rumah ni. Betul tak? Mana kita tahu mesti ada kucing yang berak dekat depan rumah kita. Tiba-tiba keluar jiran rumah kita ni, "Apsal tu bang? Ni kucing mana berak dah?" Tak ada bang, tu jadi sendiri tu bang. Biar betul. Tai kucing ni jadi sendiri. Ya bang, dia jadi sendiri. Pelik tak tuan? Kita akan cakap apa ni? Ni gila dah ni. Boleh tak alam yang cantik jadi sendiri tuan? Alam ni cantik. Cantik tak? Cantik.
Kalau tuan-tuan tengok daripada atas lagi cantik kan, lagi atas naik kapal terbang, oh cantik tuan. Tengok daripada bulan lagi cantik kan? Takkan dia jadi sendiri cantik sendiri ya? Mesti dia dijadikan. Maka bila dijadikan, bermakna dahulu dia tidak ada, sekarang baru ada. Itu kata baru sekalian alam. Alam ni baru, alam ni berubah-ubah, hudus, berubah-ubah. Dulu tak ada, sekarang ada. Malaikat pun baru sebab malaikat dulu tak ada, baru ada, Allah ciptakan. Manusia dulu pun kita tak ada. Contoh baru tuan-tuan ialah apa? Tadi siang tak? Petang kan? Mana pergi petang tadi? Baru maghrib Ustaz. Baru. Mana siang petang tadi tak ada. Terima kasih tuan. Mohon doakan Al-Fatihah kepada anak saya yang baru lahir pukul 3. Baru datang. Baru. Alam baru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diumumkan bahawa Haji Polan telah baru saja meninggal dunia. Memang baru. Alam tu baru kan. Terima kasih tuan ucapkan saya kan, saya baru saja kahwin kan, bini yang ketiga kan, macam tu lah. Balik rumah tidur masjid lah kan. Contoh lah, contoh ya. Berubah, alam berubah. Alam tu memang baru. Perubahan itu baru lah kan. Itu dia panggil alam itu baru. Wajib bila alam itu baru, itu kerana harus pada Allah pada menjadikannya. Dan bila alam itu baru, alam itu maka wajib dia baru, dan wajib dia wajib ada padanya yang membaharukan, iaitu Allah. Mesti Allah yang membaharukan setiap masa dan saat. Allah yang membaharukan. Baik tuan tadi maghrib, sekarang baru isyak. Lepas tu baru tidur kan. Itulah. Baik, wallahu ta'ala alam. Ada soalan lagi? Boleh faham Itu katakan alam itu baru. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik minta daripada Allah, yang tak baik takkan dalam diri saya. Sudah yang majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.